sumbangan daripada orang ramai yang ingin bersedekah dan infakkan, bolehlah salurkan ke dalam akaun Agrobank Masjid yang tertera di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alil ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darin amin ya rabbal alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala telah siapkan tu pada kita, telah mudahkan urusan kita, maka dengan itu dapatlah sama-sama kita kembali berada dalam kuliah Tajwidul Quran. Kita menggunakan kitab Tajwidul Quran dan juga kitab Hidayatul Mustafid fi Ahkamit Tajwid. Mudah-mudahan Allah SWT berkati kehidupan kita untuk menghadapi dan juga mendalami ilmu Al-Quran, untuk kita membaca Al-Quran dengan betul. Alhamdulillah, pada hari ini iaitu 10 hari bulan Mac bersamaan dengan 17 hari bulan Syaban. Tak berapa hari lagi kita akan menyambut Ramadan Al-Mubarak. Jadi insya-Allah bagi menyambung program kita, pelajaran kita yang telah lalu, yang mana 2 minggu yang lalu minggu yang sudah saya tidak berapa sihat, jadi kita tak dapat teruskan. Jadi kita sambung pada hari ini dalam episod yang ke-24 dalam bab Alif Lam Ta'rif muka surat. Kalau kita buka dalam kitab Tajwidul Quran ni, muka surat 55 Hukum Lam Ta'rif. Hukum Lam Ta'rif. Yang mana kita tahu hukum lam ta'rif ini terbagi kepada 2 Yang pertamanya dinamakan alif lam qamariyah. Yang keduanya alif lam syamsiah. Ada beza di antara al-qamariyah dan al-syamsiah ni. Alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah ni ada bezanya. Tanda perbezaan dari segi tulisan, kalau alif lam qamariyah yang kita belajar di 2 minggu yang lalu, iaitu dari segi tulisan dia jelas nampak lam sukun, diletakkan lam sukun. Tetapi pada hari ini dalam alif lam syamsiah tidak diletakkan sukun, tetapi ditukar kepada tanda sabdu. Kalau yang alif lam qamariyah diizharkan lam itu, dizahirkan lam itu, dan kita nampak bacaan lam itu. Kalau seseorang sebut alif lam qamariyah, misalnya al-qamaru, nampak lam jelas Tetapi ada beza dalam sebutan alif lam syamsiah. Oleh kerana ditandakan saddah, sabdu, diidghamkan. Contoh, asy-syajaratu. Dari segi tulisan, dituliskan perbezaan, alif lam qamariyah, diizharkan, diletak sukun. Manakala alif lam syamsiah, bacaannya lam tak jelas, diidghamkan kepada huruf yang ketiga. Alif nombor 1, lam nombor 2. Yang ketiga tu
kalaulah alif lam syamsiah diletakkan tanda sabdu. Itu perbezaan dari segi tulisan. Kalau dari segi bacaan, bezanya alif lam qamariyah jelas lam. Manakala dari segi bacaan dalam alif lam syamsiah lam tidak jelas. Itu beza, dua beza. Satu dituliskan sukun di alif lam qamariyah, manakala di alif lam syamsiah ditanda syaddah sabdu. Itu yang pertama. Yang kedua, lam dalam alif lam qamariyah tak jelas. Bukan, lam dalam alif lam qamariyah jelas nampak. Manakala lam dalam alif lam syamsiah tak jelas. Jadi itulah perbezaannya, ya. Jadi ada 14. Bezanya lagi dari segi huruf pula. Berapa huruf? Alif lam qamariyah ada berapa huruf? Ada 14 huruf. Diringkaskan dalam kata-kata ini. Ya. Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ditulis minggu sudah, ya. Kita tengok yang minggu itu ditulis ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Itu kalau dalam alif lam qamariyah. Sebagai kita ulang sedikit, ya. Alif lam qamariyah ada 14 huruf. Huruf yang pertama alif atau hamzah al-awwalu. Ba al-bari'u. Kalau ghin al-ghafur. Al-ghafur. Kalau 4 ha al-hayyu. Kalau yang kelima jim. Hajjaka jim. Al-jabbaru. Kalau lagi apa? Waqaf waw. Al-wahidu. Kalau kha al-khalaqu. Al-khaliqu. Allah tu al-khaliqu. Khaliq. Kemudian fa al-fattahu. Al-fattahu. Kalau ain al-azizu. Al. Jelas, eh? Kemudian qaf. Qaf. Al-qawiyu. Dan ya. Al-yaminu. Al-yaminu. Kemudian mim. Al-mu'minu. Al-mu'minu. Jelas lam. Yang ke akhir sekali ha. Al-huda. Al-huda. Semua 14 huruf dalam kalimah yang saya sebut tadi, semuanya lam ditanda sukun. Dan lam itu jelas. Orang yang baca pun sebut jelas. Orang yang dengar pun jelas huruf lam itu. 14 tadi. Ini yang kita belajar dulu. Ini yang kelas yang pertama. Di bahagian yang kedua ini, kita belajar pada hari ini, iaitu alif lam syamsiah. Yang tak jelas huruf yang ketiga dia, huruf dia tu. Okey? Baik. Kemudian kita pergi ke kita tengok apa musannif cakap, ya. Kalau ayah ibu, abang kakak, anak-anak, adik-adik, tuan-tuan, perempuan, para pendengar dan para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala. Kalau kita buka kitab muka surat 55, ya. Kitab Tajwidul Quran, ya. Kita tengok al-idgham. Kenapa dikata al-idgham? Dimasukkan dalam huruf dia. Huruf ketiga. Huruf alif lam syamsiah tadi.
balance daripada huruf hijaiyah yang 28, 14 telah diklasifikasikan dalam alif lam qamariyah, maka balance bakinya ada 14 lagi dikategorikan dalam alif lam syamsiah. Baik. Kita tengok. Apabila kata sandang ta'rif al, okey, disandang pada permulaan kata nama am yang dimulakan dengan salah satu huruf alif lam syamsiah. Huruf syamsiah. Ya. Maka huruf lam yang ada pada kata nama ta'rif alif lam wajib diidghamkan, dimasukkan ke dalam kalimah tadi kepada huruf yang ketiga. Huruf alif lam syamsiah inilah. Ya. Ia juga dinamakan idgham syamsiah. Idgham syamsiah. Idghamun syamsiyun. Huruf syamsiah ada 14. Ya. Baki daripada huruf alif lam qamariyah. Dalam jumlah huruf hijaiyah 28 tolak 14, tinggal 14. Kalau orang tanya kita, untuk kita nak bilang alif lam syamsiah ada berapa, kita ingat yang alif lam qamariyah ada 14, balance dia tu semua alif lam syamsiah lah. Senang. Kalau kita nak hafal dia senang. Ya. Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Senang hafal tu. Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ya. Itu kita boleh tulislah berapa alif lam syamsiah. Kalau soalan dia, kalau orang tanya kita, tuliskan berapa huruf alif lam syamsiah. Kita kira yang qamariyah berapa? 14 tadi. Balance tu dialah. Okey, baik. Tapi untuk menyenangkan, ya. Jadi untuk menyenangkan kita ni, orang yang susah nak ingat ni, jadi diletakkan dalam satu syair. Bunyinya tiba, thumma silli rahman tafur dhif dha ni'am da' su'an zannin zur syarifan lil karam. Payah juga nak ingat dah. Kalau yang tadi yang alif lam qamariyah senang sikit ni ingat dia. Ibghi itu senang sikit. Yang ni dia panjang. Tapi dalam ni tu saya kata, kalau orang tanya berapa alif lam syamsiah, tolak yang alif lam qamariyah tu, alif lam syamsiah lah. Ingat yang alif lam qamariyah tu penting. Ya. Sebab nak hafal syairnya senang. Yang ni nak hafal dia susah sikit. Panjang. Baik ya. Tak apa. Sebenarnya senang. Tapi kalau kita kata senang, insya-Allah dia akan senang kan. Insya-Allah. Doa dengan Allah. Ya. Baik. Di dalam Al-Quran Rasam Osmaniyah, lam ta'rif idgham syamsiah tidak diberi tanda sukun atasnya. Ya. Kalau ada alif lam qamariyah ditanda sukun. Tapi dah alif lam syamsiah tak diletakkan tanda sukun. Nak membedakan. Tapi dia berbuah apa? Tengok. Dan huruf berikutnya bertanda sabdu. Dia tak ada tanda sukun tapi dia tanda sabdu. Nanti kita tengok, nanti kita tunjuk contoh ya. Untuk menunjukkan hukum bacaannya idgham. Jadi bila ditandakan sabdu, maka kita tahulah ini idgham. Ya. Maka wajib menghilangkan keseluruhan zatnya ke dalam huruf syamsiah. Menghilangkan keseluruhan zatnya itu apa? Keseluruhan zat huruf lam tu. Al-qamaru. Al-qamaru. Nak hilang ada? Asy-syamsu.
terus hilang zat lam tu. Tak jelas. Tapi kena tulis dah lam tu, kena tulis. Cuma bacaannya tak dibaca. Ditenggelam dalam huruf, dimasukkan ke dalam huruf yang ketiga. Huruf alif lam syamsiah. Faham ya? Okey. Dengan arti kata lain bahawa apabila sesudah lam ta'rif alif lam diiringi huruf yang bersabdu, ada alif lam, kemudian ada huruf yang bersabdu, maka ia adalah alif lam syamsiah. Ada alif lam, ada sabdu, alif lam syamsiah lah tu namanya. Kalau ada alif lam, tanda sukun, kemudian huruf alif lam qamariyah, maka itu namanya alif lam qamariyah yang 14. Faham ya? Boleh rekod Baik. Jika tidak demikian, maka ia adalah alif lam qamariyah. Baik. Kalau dia tak tulis sukun, kalau dia tak tulis syaddah ataupun sabdu, maka itu namanya alif lam qamariyah. Faham kan? Senang saja. Okey. Tengok lagi. Perumpamaan mengidghamkan lam ta'rif. Idgham lam ta'rif. Alif lam dinamakan idgham syamsiah. Kita nak ta'rif dia dinamakan alif lam syamsiah. Kerana mengibaratkan, serupa dengan huruf lam pada kata itu sebagai bintang. Lam itu sebagai bintang. Dan huruf lam mengibaratkan huruf lam pada kata sandang ta'rif alif lam sebagai bintang. Dan huruf syamsiah diumpamakan sebagai matahari. Matahari ni kan dulu saya pernah cakap dalam episod yang lalu, kalau masa orang tua kampung mengajar ya, kalau dia kata kalau dia tengok bulan ni, walaupun bulan penuh, bulan mengambang, tapi boleh tengok lam tu, nampak ya, nampak, boleh tengok dan nampak. Okey, tapi kalau matahari penuh kita tak boleh tengok kerana cahayanya terang. Itu dikategorikan hak nampak dengan tak nampak, qamariyah dengan syamsiah. Gitu orang tua-tua mengajar kan. Nak bagi kita faham ya. Macam itulah. Andaian, contoh. Baik. Demikianlah perbandingan mengidghamkan lam ta'rif syamsiah. Itulah beza. Beza di antara alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Baik, kita pergi kepada contoh-contoh dia ya. Kita tengok balik. Tadi dia kata apa? Kita tengok di sini. Kita tengok contoh. Baik, saya padam yang alif lam qamariyah ya. Kerana kita ambil tajuk pada hari ini alif lam syamsiah. Okey. Bagi mengingatkan, untuk senang mengingatkan alif lam syamsiah ini, kita ingat yang alif lam qamariyah. Kalau kita ingat alif lam qamariyah, maka kita ingatlah alif lam syamsiah. Tapi itu satu cara. Cara yang kedua kan tadi dah beritahu, menghilangkan tanda sukun diganti dengan tanda sabdu. Baik. Yang ni saya tak mau padam lagi. Kerana nak tunjuk perbezaan nanti. Kita ambil yang kedua, alif lam. Yang kedua, alif lam syamsiah. Syamsiah. Alif lam syamsiah.
Ada berapa huruf? Ada berapa huruf? 14 huruf. 14 huruf juga. Kerana apa? Kerana huruf hijaiyah ada 28. Tolak 14, tinggal 14. Kalau ingat alif lam syamsiah, maka ingatlah alif lam qamariyah. Ingat alif lam qamariyah, maka ingatlah alif lam syamsiah. Okey. Kita tengok. Kalau alif lam qamariyah dinamakan izhar, ya. Izhar. Kalau alif lam qamariyah, alif lam syamsiah dinamakan idgham. Ingat tu. Itu kena ingat. Itu tak dapat tidak kena ingat. Baik. Dia masuk dalam syair, huruf dia tib summa. Kita tulis huruf dia lah. Ta, sa. Tib summa sil, sad. Sad. Kemudian ra. Ra. Lagi tha. Tha. Dot. Dot. Kemudian zal. Saya tak tulis macam dia tulis lah. Tak tulis macam dia tulis. Ada sambung dengan huruf lain. Susah ingat juga huruf. Kita ambil dia punya huruf saja. Nun. 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 Lagi. Dal. Dal. Kemudian sin. Kemudian za. Za. Tadi ta, ni za. Za. Lagi. Zai. Zai. Lagi. Shin. Lagi. Lam. Berapa semua? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Tapi di sini pun kalau kita tengok ya, dia ada juga senang ingat dia. Cuba kita tengok. Kita tengok rumah yang sama. Ta dengan za. Ta dengan za kan rumahnya sama. Beza huruf dengan titik saja. Ta, za. Kemudian ada sa dengan ta. Rumah sama, titik lain. Ta, za, ta dengan ta. Sad dengan dot. Ra dengan zai. Kan? Zal dengan dal. Nun tak ada. Okey. Ini ada berapa huruf? 14 huruf. 14 huruf. 14 huruf ya. Kita tengok contoh dia. Kita tengok contoh ayat yang perkataan yang dia bagi ya. Contoh perkataan yang dia bagi iaitu semuanya nama Allah. Kita ambil yang ta dulu.
Ta dah bagi apa? At-tayyibu. Tengok ta. At-tayyibu. At-tayyibu. Dia tulis ni tu. Ataupun macam ni. Okey. At-tayyibu. Ni. Ta Kemudian at-tayyibu. Okey. Dia kalau dulu saya kata apa? Dia panggil apa ni? Ni dia panggil, kalau orang-orang mengaji kampung ni dia kata telur hutu. Dia tak letak fathah. Dia panggil hamzah wasal. Dia panggil hamzah wasal. Okey. Baik. Kemudian kita ambil pasang. Lepas po kita ambil za. Contoh yang dia bagi za, az-zahiru kan. Az-zahiru. 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 Ta dengan za. Rumah sama kan? Kan membezakan ta dengan za ni dengan titik. Pa tak ada titik, za ada titik. Okey. Lepas ta, kita ambil sa pula. Tengok sa. Sa. Huruf apa dulu? Ta dengan sa. Sa dengan ta. Ta dulu ya. Kita ambil ta. At-tawwabu. At-tawwabu. Dia bubuh. At-tawwabu. Dia ada alif, dia buat alif. Mak asli. Okey. Kemudian lepas ta kita ambil sa. Ya. Sebab huruf ta dengan sa, huruf ta dulu ya. Kita ambil sa pula. As-saqibu. 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 Baik. Lepas sa dengan ta, sad dengan dad. Sad dengan dad. Sad. Tengok sad. Sad apa? As. Kalau yang dia bagi, kita ambil yang dia bagilah, senang As-samadu. Sad jadi, okey, ini ta. Ini za. Ini ta. Ini sa. Ini sad. As-samadu. Itu dia. As-samadu. Dad pula. Dad. Ad-darra'u. Dad. Dad. Ad-darra. Ad-darra. Darra'u. Ad-darra'u. Sad, dad. Lagi. 2, 4, 6. Lagi. Sad, dad. Ra. Ar-ra'ufu.
Kalau ra dia buat Ar-Rahman. Okey, kita ambil contoh dia bagi Ar-Rahman. Ra. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ha. Kemudian Zai. Kata Zai, contoh dia bagi Az-Zaituna. Zai. Az-Zaituna. Az-Zaituna. Az-Zai. Kemudian lepas ra, sad, dad, dah, zal. Tengok zal pula. Zal. Zal apa dia bagi contoh? Kita ambil dal dulu. Dal dengan zal mana dulu? Dal ya. Dal dulu. Kita ambil dal. Ad-dahru. Ad-dahru. Dal. Dal. Ad-dahru. Ad-dahru. Zal. Zal apa? Az-zikru. 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 Okey. Az-zikru. Adakah dia tulis al-zikru? Tak. Az-zikru. Okey. Berapa dah? 2, 4, 6, 8, 10. Lagi 4 lagi. Lepas zal, nun. Nun. Mana nun? An-nur. Masya Allah. An-nuru. An-nuru. Nun. An-nuru. Adakah kita kata al-nuru? Tak boleh. Kalau kita kata al-nuru, hak tu adalah alif lam qamariyah. Tetapi nun bukan dalam alif lam qamariyah. Salahlah kalau kita baca macam tu. Kemudian, okey, dal dah. Okey. To dah. Sa dah. Ni dah, ni sudah, ni sudah. Sudah, ni sudah, ni sudah. Dal dah. Sin. Shin. Sin. Assalamu. Okey. Sin. Sin, okey. Assalamu. Assalamu. Gitu. Adakah kata as-salamu ataupun al-salamu? Tak boleh. Oleh kerana idgham kepada huruf yang ketiga. Manakah idgham kepada huruf yang ketiga? Sini. 1, 2, 3. Jadi idgham kepada huruf yang ketiga jadi at-tayyiba, at-tayyibu. Az-zahiru idgham kepada za. Hani at-tawwabu idgham kepada ta. As-saqibu idgham kepada ta. As-samadu idgham kepada sad. Ini ad-darra'u idgham kepada dad. Ra idgham kepada ra. Seterusnya ya. Sin, assalamu, shin. Shin, asyadidu. Shin,
Asyadidu. Shin ya. Asyadidu. Asyadidu. Kita tak kata al-syadidu. Kita tak kata ash-syadidu. Kita kata asyadidu. Idgham kepada shin. Okey. Dah 12. Dua lagi. Dal sudah, sin sudah. Dha sudah, zai sudah. Shin sudah. Berapa dah? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Satu saja lagi, iaitu lam. Lam dia tulis apa? Contoh dia. Al-latifu. Lam. Lam. Jadi Allah. Al-latifu. Al-latifu. Baik. Kita ambil satu contoh yang alif lam qamariyah, satu contoh yang lepas. Yang lepasnya contoh al-azizu. Saya nak buat perbandingan ya. Nak buat perbandingan. Kita ambil di sini, tengok di sini, tengok sini ya. Tengok di sini. Al-azizu. Al-azizu. Ini ada sukun. Azizu. Tengok contoh dia. Tengok, kita nak tengok perbezaan. Perbezaan daripada tulisan dan perbezaan daripada bacaan. Tengok. Kita, kalau dimintakan kepada kita, tunjukkan perbezaan. Jadi kita kena tunjuk beza. Ini putih, ini hitam. Beza. Ini kuning, ini merah. Ya. Itu kena tunjuk beza. Kalau dia kata tunjukkan perbezaan, kita kena tunjukkan beza lah. Tengok. Tengok ya. Conclusion dia. Kesimpulan. Kesimpulan daripada kita belajar Al-Qamariyah dengan Al-Syamsiah. Baca tengok. Dia kata apa? Dia kata kalau Al-Qamariyah ada tanda sukun. Okey. Tapi Asy-Syamsiah, alif lam Syamsiah ditandakan dengan sabdu. Satu. Dari segi bacaan, kalau alif lam qamariyah, lamnya jelas. Satu, tulis penuh. Ya, nak tulis pun jadi penuh. Masya Allah. Okey. Beza dia. Yang pertama, dari segi tanda. Tanda sukun. Di atas lam. Bukan di atas huruf qamariyah. Alif atas lam ya. Tanda sukun atas lam. Atas lam. Yang ni pula tanda sabdu
sabdu atas huruf alif lam syamsiah. Huruf yang ketiga. Yang ketiga. Tanda sabdu atas huruf yang ketiga selepas alif lam. Dari segi hukum bacaan, kalau yang qamariyah diizharkan. Diizharkan. Kalau dari segi bacaan, qamariyah diizharkan. Kalau syamsiah, ini saya tulis merah untuk bagi ingat. Bukan saja tulis merah ni, tapi ada niat supaya ingat. Bezakan dengan tadi. Syamsiah dia apa? Diidghamkan. Syamsiah ni diidghamkan. Itu dua perbezaan. Dari segi hukum, qamariyah diizharkan. Dari segi tulisan, qamariyah di tanda sukun atas lam. Dari segi bacaan hukum dalam syamsiah, hukumnya diidghamkan. Dari segi tulisan, ditulis sabdu atas huruf yang ketiga. Okey? Itulah perbezaan. Baik, kalau satu lagi kita boleh bagi tahu juga. Dia tiga kategori, tiga tanda. Pertama, dari segi hukum izhar dengan idgham. Dari segi tulisan, sukun dengan sabdu. Yang ketiga, dari segi jelas lam tu. Kalau dalam alif lam qamariyah, lam tu jelas. Kalau dalam syamsiah, lam tu tak jelas. Itu tiga. Paling-paling kurang tiga ni kita kena tahu. Kita kena ingat. Ini senang. Senang saja. Bahagian ni senang. Jangan kita rasa susah. Pokoknya, yang selalunya kalau kita nak lagi mudah ingat, ubat dia apa? Ubat dia kena ulang. Baik. Kita tengok lagi ya. Apa musannif cakap ya? Untuk pengenalan dia lagi. Cuba tengok muka surat 56 ya. Apa musannif cakap? Peringatan. Ini kena ingat. Adapun alif lam yang terdapat pada permulaan surah Fil. Surah Fil ni surah apa? Surah gajah tu, Al-Filun. Surah Fil tu, surah gajah. Tentera Abraha menyerang Kaabah ya. Allah Ta'ala hantar burung ababil, ambil batu daripada neraka tu. Alam tarakai, okey? Baik. Adapun alif lam yang terdapat di permulaan surah Al-Fil. Kata kerja. Atau di permulaan isim mausul. Kata penghubung. Itu alam tara tu kata penghubung tu. Bukan alif. Alam tara itu tidakkah kamu lihat? Kata penghubung. Bukan fa'il. Bukan isim. Ya, tapi itu kata penghubung. Alam tara, tidakkah kamu lihat? Tidak boleh dikatakan ia adalah dari kata sandang alif lam ta'rif. Itu dikecualikan. Alam tara ilal ladzi alam tara kai, itu lain. Itu lain. Itu alif lam yang
digunakan untuk kata penghubung itu lain. Yang kita masukkan ini adalah sama ada az-zahiru tu ada yang penzahir. Itu fa'il, dia panggil orang yang membuat. Itu lain. Ya, dikecualikan atas ini. Okey. Tidak boleh dikatakan ia adalah dari kata sandang ta'rif. Tak. Bukan. Okey. Kerana ia merupakan huruf daripada kalimah itu sendiri. Yang tidak boleh ditinggalkan ataupun dipisahkan. Ya. Macam dia bagi contoh ni. Macam ni. Macam ni. Kalau yang hak dia kata ni. Kita tulis beza sikit ya. Yang ni saya tulis warna biru lain. Dia tulis gini ya. Alam tara. Okey. Okey. Macam itulah. Dia tulis alam. Dia tulis alam. Alam tara kaifa. Alam tara Di situ bukan dia bubuh macam ni. Tengok. Alif lam syamsiah atau alif lam qamariyah, dia letak ni. Apa ni? Hamzah besar ni. Ni. Tapi ni tak, dia tak letak. Dia tulis fathah. Dia alif fathah. Dia tulis itu alif fathah. Alam. Ya? Itu jangan dicampur dengan ni. Sebab tu musannif kata peringatan. Ingat. Untuk yang ni lain. Ni kata lain. Ni kata penghubung. Okey. Contoh di permulaan al-fil. Kemudian contoh di awal musim ni. Al-fil ni alam tara lah, tapi dia tak bagi contoh kat sini. Okey. Macam saya bagi contoh ni ya. Alam tara ni. Kalau ada tulis macam ni. Kalau dia tulis macam ni ya. Tengok. Kalau dia tak tulis macam ni. Dia tulis macam ni. Salah tak? Salah. Okey. Salah. Dia tak boleh tulis hamzah wasal di situ. Salah ya. Dia kena tulis. Apa yang dia kena tulis? Dia kena tulis alif fathah. Macam tu. Apa betul? Ya. Itu ingat. Ini bagus. Ini bagus. Musannif pesan kepada kita. Untuk bezakan ni ya. Jadi kita boleh buat latihan. Di contoh di itu di akhir dia buat latihan. Dia buat latihan supaya kita mudahlah untuk kita nak menjawab soalan-soalan peperiksaan untuk orang mendapat tauliah. Biasanya dia buat soalan ni soalan yang orang akan kalau di tauliah tajwid di Majlis Agama Islam, Jabatan Hak Ehwal Agama Islam di Kedah. Soalan-soalan dia tanya macam ni lah. Dia tanya macam ni. Contoh ya. Contoh dia bagi Al-Basir. Hukum bacaannya, macam dia bagi contoh gini. Dia bagi contoh macam ni. Dia bagi contoh macam ni ya. Okey. Saya bagi contoh macam dia buat ni. Dia bagi contoh Al-Basir misalnya. Dia bagi contoh
Al-Basiru. Okey. Kalau dia bagi contoh macam tu. Jadi, kita kena terangkanlah hukum bacaannya apa dia? Izhar. Okey. Hukum bacaan. Kita kena beritahu. Hukum bacaannya izhar. Hukum bacaannya izhar. Kena beritahu itu. Dia ni, kemudian dia beritahu pula. Kita kena beritahu. Ini adalah alif lam qamariyah. Al-Basir. Dalam ilang qamariyah ada berapa huruf? Ada 14. Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ini ba ni di mana? Ba ni dalam ilang qamariyah. Ingat ya. Kadang dia bagi contoh lagi yang lain. Hukum bacaan idgham kerana lam ta'rif bertemu dengan huruf syamsiah. Kalau dia bagi yang sebaliknya, yang syamsiah pula, yang macam ni, ataupun kalau dia bagi yang contoh macam ni, as-samadu, kita beritahu hukum bacaannya idgham. Idgham di mana? Idgham di sini. Sad. Ini. Ini izhar di mana? Ini izhar di ba. Izhar bukan di ba. Izhar di lam tu. Nampak jelas? Ya. Kalau yang ni idgham di sad. Ini kategori alif lam. Ini kategori alif lam syamsiah. Begitulah seterusnya kalau soalan-soalan yang lain ya. Baiklah, insya-Allah ya. Kita cubalah. Kita cuba ingatkan. Yang pentingnya ilmu tajwid ni kita kena faham satu dan kita kena ingat. Kemudian kita kena boleh jelaskan. Dan kita kena boleh tulis kalimah Al-Quran. Ada 4 perkara tu. Kita kena faham, kita kena ingat, kita kena boleh jelaskan, dan kita kena boleh tulis kalimah Al-Quran. Sebab itulah saya coba atas sedaya upaya saya untuk mengajar Al-Quran ni dalam Jawi. Kita biasakan dalam tulisan Jawi. Kerana huruf Jawi ni memudahkan kita nak sebutan dia, lahjah dia betul, makhrajnya betul, pronunciation dia betul. Kalau dalam Roman ni, pronunciation dia tak betul untuk Arab. Tak betul. Dia boleh tulis lah. Kalau orang yang faham, dia tulis tak apa. Kalau orang yang tak faham Jawi, tiba-tiba dia terangkan dalam Rumi, jadi pronunciation dia lari nanti. Sebab apa kita nak bezakan sa dengan sin dengan sad? Shin. Susah nak beza. Ta dengan ta. Za dengan zal dengan zai. Kalau bahasa Jawi, satu huruf tu dah boleh beza dah. Sebab tu kita kena coba. Bukanlah makna kata pandai Jawi, baru pandai tajwid, tak ada. Kita cobalah, boleh tuliskan ya. Jadi rasanya setakat ini saja yang kita dapat belajar pada hari ini, pada minggu ini, insya-Allah. Kita akan sambung di lain topik di lain hari minggu hadapan insya-Allah. Mungkin kita akan masuk hukum ra ya. Hukum ra. Hukum yang akan datang kita akan belajar hukum ra ya. Sebab ra pun kita kena faham juga. Ra yang tebal, ra yang nipis, insya-Allah kita akan kupas di minggu hadapan insya-Allah. Jadi saya harap insya-Allah penerangan saya tadi dapat membantu menjelaskan keadaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Dan insya-Allah kita sendiri kena ambil ingat untuk kita ulang sentiasa ya. Sentiasa kena ulang, ambil tengok mengaji ulang. Ubat dia kena ulang saja ya. Ubat kita mengaji ni kita kena ulang. Syarat dia.
Kalau tak ulang, susahlah nak ingat. Sedangkan benda-benda yang kita di dunia ini, saya rasa saya umur 55 tahun ya. Saya rasa dalam 50 tahun saya hidup ni, entah berjuta kali lah saya tengok iklan Melo misalnya. Melo. Sampai saya boleh hafal. Minum Melo, anda jadi sihat dan kuat. Kenapa orang iklan? Iklan di TV, iklan di signboard, iklan di kata-kata. Walaupun orang tak faham. Kenapa? Untuk nak masukkan kebesaran Melo dalam diri orang tu. Diri orang. Bila masuk kebesaran dia, dia ingat. Lagu-lagu pun serupa lah. Kan? Jadi insyaAllah ya, kita doa insyaAllah semoga Allah Ta'ala bagi kekuatan pada kita untuk kita ulang dan kita ingat. Kita dapat beramal, kita baca Al-Quran dengan betul dan kita dapat bimbingkan saudara-saudara kita, adik, abang, kakak, mak, ayah kita, anak-anak kita supaya membaca Al-Quran dengan betul ya, insyaAllah. Jadi sebelum mengakhiri majlis ini, sukalah saya mengumumkan tentang wakaf. Wakaf wakaf tanah kubur yang masjid sedang usahakan ya. Alhamdulillah pembangunan pada hari ini masya-Allah ya. Kita dah dapat naikkan pagar ya dalam kawasan 4 segi lot 501 kita itu. Kita dah dapat naikkan pagarnya 4 penahap ya, 4 bahagian ya. Bahagian sebelah utara, bahagian sebelah selatan, bahagian sebelah timur, bahagian sebelah barat. Sekarang ni bahagian sebelah utara ke selatan dan timur ke barat, alhamdulillah sudah selesai pagarnya berbentuk L. Cuma ada satu L lagi. 4 segi. Ya. Jadi sini ke sini sudah siap. Situ ke situ belum siap lagi. Namun ya, perbelanjaan yang telah kita gunakan untuk untuk membuat pagar saja pun 210,000 dah setakat ni untuk L ya. Sehingga satu L lagi. Jadi untuk perbelanjaan tentang perbelanjaan yang kutipan yang telah kutip ya, untuk belian tanah sebanyak RM400,000, tambun tanah sebanyak RM300,000, dah RM700,000. Dan pagar RM210,000 dah jadi RM910,000. Masya Allah. Satu jumlah yang sangat besar bagi saya. Tetapi oleh kerana pertolongan daripada Allah SWT, Allah yang Maha Kuasa, Maha mendengar, Maha melihat apa yang kita sedang buat. Jadi Allah telah bantu kita. Allah telah mudahkan. Allah telah lembutkan hati-hati orang-orang para donator, termasuk kita semua, dapat menyumbangkan, infakkan harta kita untuk agama Allah SWT ke atas benda-benda tadi. Masya Allah. Ya. Jadi apa yang saya nak ucapkan? Saya ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak tak terhingga kepada sekalian donator yang telah membuat donation untuk masjid kami untuk menyediakan kubur, pagar dan sebagainya. Tambah perbelanjaan sehingga hampir nak ke 1 juta dah. Kan? Namun belum lagi habis, belum lagi siap. InsyaAllah kita akan usahakan pagarnya lagi sebentuk L lagi tu, 2 penahap lagi, dan juga tanah wakaf yang di sebelahnya. Yang tadi lot 501 yang sebelahnya tu lot 506. Yang mana kita telah bermesyuarat dengan AJK Jawatankuasa Masjid, kita membeli sebidang tanah sebelah dia untuk dijadikan wakaf am. Wakaf am tadi, wakaf am ini kita beli dengan harga RM400,000 juga. RM400,000 ini kita beli dah dibayar RM100,000. Bakinya RM300,000 lagi. Kemudian pagarnya pun kita akan buat. Dalam wakaf am ini, apa yang kita nak buat? Saya terangkan sikit di sini, iaitu kita akan ratakan tanah dia. Dan kita akan tambah sedikit suku daripada bahagian 3 suku daratan, suku bendang. Tanah yang 506 ini
yang baru sebelah dia. Jadi keluasan dia besar daripada yang tadi. Yang ini 3 relung. Yang tadi 2 relung 197 jembar. Yang ini dekat 3 relung. Sikit kurang 3 relung. Jadi kita akan buat pagarnya lebih kurang gitulah, macam itulah. Dan apa yang kita akan buat di situ, iaitu kita akan buat wakaf am, dan kita akan buat dewan. Dewan untuk orang ramai di sekitar Sungai Layar ini. Keluasan dewan tu seluas 6 kort badminton. Kemudian kita akan buat rumah sewa homestay untuk masjid, untuk dana untuk masjid, untuk dapatkan wang pembiayaan masjid, untuk kita nak maintenance masjid, ya. Jadi dapatlah satu dana, dapat dana buat ni, dan kita akan menjanakan tadi hasil daripada sewaan homestay tadi, dewan tadi dapat memudahkan perbelanjaan maintenance masjid. Itu target kita, Jadi insya-Allah lah, saya mengharapkan semoga kita semua dapat sikit sebanyak, siapa saja yang mendengar pengiklanan saya ini, saya mohon sumbangan daripada tuan-tuan sekalian, ya. Walaupun tidak banyak, sedikit, kita mohon pada tuan-tuan, kita minta pada tuan-tuan, kita mohon pada Allah SWT, kita panjangkan berita ini pada tuan-tuan, sekiranya sesiapa yang nak menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT untuk tujuan ini, maka masukkanlah ke dalam akaun Masjid Agrobank yang tertera di bahagian klip saya ini, insya-Allah, Mudah-mudahan Allah SWT akan menerima sebarang kebajikan kita, sebarang derma kita, infak kita untuk agama Allah SWT. Dia akan tetap bernilai di akhirat kelak, insya-Allah, untuk tujuan agama. Semoga Allah SWT beri taufik, hidayah pada saya sendiri yang bercakap dan juga sekalian yang mendengar. InsyaAllah untuk sama-sama kita berkorban untuk agama Allah SWT. Maka dengan itu saya tutuplah. Kita akhiri kalam saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, saya Haji Ibrahim bin Ahmad, Imam Masjid Al-Amin, Sungai Layar, Sungai Petani, Kedah. Saya berdiri di sini di tapak tanah wakaf kubur yang telah diusahakan oleh Masjid Al-Amin, Datuk Kuasa Qaryah, menerangkan kepada tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid kami sebenarnya sekarang ini sedang memerlukan satu tapak perkuburan yang baru, kerana perkuburan tanah Islam yang ada sekarang, yang sedia ada, hanya tinggal 5% sahaja untuk diisi dengan jenazah. Maka keadaan begini telah menyebabkan kami ahli jawatankuasa Masjid Al-Amin Sungai Layar dan memohon sumbangan orang ramai membeli tanah wakaf yang ini yang seluasnya adalah 227,158 kaki persegi, yang mana hadirin sidang pendengar yang dimuliakan, asal tanah kubur tanah ini adalah tanah mendang yang terbiar. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kawasan telah ditambun hanya sekadar 2/5 daripada keluasan tanah keseluruhannya. Jadi besar lagi baki di sebelah kanan saya sana. Dan setakat ini masjid memerlukan sebanyak 2.5 juta ringgit Malaysia, kerana setakat ini masjid hanya mampu mengumpul sumbangan orang ramai sebanyak 700,000 ringgit. Makalah kami memerlukan lagi dana yang
banyak lagi untuk menyiapkan pagarnya, untuk menyiapkan tambunkan bahagian yang hutan sana, kemudian tambunkan lagi bahagian hutan yang sebelah kanan saya di sana. Jadi kalaulah kita dapat menyumbangkan harta kita di jalan Allah SWT, maka mudah lagi untuk kita nak sambungkan kerja ini dengan cepat lagi. Jadi Allah SWT sendiri berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT adalah seperti sebiji benih yang mengeluarkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai tadi terdapat 100 biji. Allah SWT melipat gandakan kepada siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha luas rahmat dan maha mengetahui. Setiap sumbangan daripada orang ramai yang ingin bersedekah dan infakkan, bolehlah salurkan ke dalam akaun Agrobank Masjid yang tertera di sini. Saya bagi pihak Masjid Al-Amin Sungai Layar mengucapkan ribuan terima kasih di atas sumbangan yang telah diberikan. Sebanyak RM700,000 Malaysia setakat ini telah kita dapat kumpulkan, dapat membangunkan tanah ini daripada asal sampai begini. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberkati harta kita yang telah kita infakkan di jalan Allah SWT. Dengan kita menyumbangkan harta jalan Allah SWT ini dapat memberatkan timbangan amalan kita di akhirat kelak. Semoga Allah SWT akan memberkati kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.